Saudara, harga air akan naik sebanyak 50 sen setiap meter padu secara berperingkat menjelang April 2025. Ia merupakan kenaikan 18% yang menurut agensi air negara PUB disebabkan oleh kos penghasilan dan bekalan air yang meningkat. Pemerintah akan menghulurkan bantuan kepada isi rumah berpendapatan sederhana dan rendah selain perniagaan bagi menangani kos tambahan itu. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong dijadual mengumumkan langkah-langkah bantuan itu esok. Pada tahap pertama April depan, harga air akan naik sebanyak 20 sen setiap meter padu dan ini bermakna anda perlu membayar hampir $3 bagi setiap unit air. Ia kemudian dinaikkan lagi 30 sen setahun pada 2025 sehingga sekitar $3.20. Ini bermakna bil air isi rumah yang menggunakan lebih 40 meter padu air setiap bulan akan meningkat sebanyak 70 sen setiap unit. Turut naik adalah tarif yang meliputi kos menghasilkan air, cukai penjimatan air yang menggalakkan penggunaan air secara berhemah dan cukai bagi merawat air terpakai. Menurut PUB, kos melonjak sejak semakan terakhir dilakukan 6 tahun lalu. Tambah agensi itu lagi, kos telah meningkat sejak kali terakhir harga air dinaikkan pada 2017 dan ia beroperasi di bawah defisit. Tarif elektrik, kos binaan serta kimia pula naik lebih 30% lebih mahal. Kos penyelenggaraan turut naik 18%. Bagi rakyat Singapura yang tinggal di flat HDB lebih kecil, kenaikan sebanyak 50 sen itu bermakna bil bulanan mereka menjadi $4 lebih mahal. Mereka yang tinggal di flat 3 atau 4 bilik pula perlu bayar lebih $6 hingga $8. Sementara keluarga yang tinggal di unit lebih besar seperti flat 5 bilik ataupun mansionette akan perlu membayar tambahan $9 setiap bulan. Bagi penduduk yang tinggal di kondominium, sekitar $7 lebih mahal. Para penjajah juga akan turut terkesan oleh semakan harga air itu. PUB menyatakan 75% daripada mereka akan menyaksikan kenaikan kurang daripada $15 dalam bil air bulanan mereka. Manakala kebanyakan syarikat perlu membayar sekitar $25 lebih tinggi. Bagi membantu keluarga menangani kenaikan pada harga air, pemerintah akan mengumumkan bantuan kewangan tambahan tidak lama lagi. Ini terutamanya bagi keluarga berpendapatan lebih rendah dan sederhana. Bantuan tersebut di samping sokongan sedia ada bagi usaha untuk menjimatkan penggunaan air. Buat masa ini, keluarga yang tinggal di flat HDB 1 hingga 3 bilik boleh memohon bagi e-voucher di bawah sebuah program yang membantu membiayai pemasangan kelengkapan mandi jimat air. Sokongan tersebut akan diperluaskan untuk merangkumi peralatan lain yang membantu menjimatkan air. Menurut PUB, bil air membentuk kurang 2% daripada perbelanjaan isi rumah dan kurang 5% daripada kos perniagaan bagi kebanyakan syarikat. Saudara, lebih ramai rakyat Singapura kini mengalami tekanan darah tinggi dan masalah kegemukan berbanding sebelum pandemik COVID-19. Tekanan darah tinggi dan obesiti adalah antara masalah kesihatan yang digariskan dalam Tinjauan Kesihatan Penduduk Nasional baru-baru ini. Tinjauan itu menemu bual sekitar 8,000 orang dewasa dari pertengahan tahun 2021 hingga 2022. Ia juga kini mendapati jumlah penduduk Singapura yang menghidap kencing manis dan mempunyai kolesterol darah tinggi berkurangan. Sementara itu, satu lagi tinjauan nasional mengenai tabiat makan mendapati penduduk Singapura mengambil lebih banyak garam daripada jumlah yang disyorkan. Dan saudara, hampir 37% penduduk Singapura disahkan menghidap tekanan darah tinggi. Jumlah itu hampir seganda berbanding 2010. Kebanyakannya melibatkan penduduk berusia 50 hingga 74 tahun. Selain itu, kadar obesiti juga semakin meningkat. Hampir 12% penduduk Singapura mempunyai berat badan berlebihan. Ia terutamanya menjejas golongan usia 18 hingga 29 tahun dan 40 hingga 59 tahun. Chronic diseases like diabetes, hypertension, high blood cholesterol are consequences of our lifestyles, especially eating habits. We are what we eat. Food can be medicine if we eat well, but it can be poison if we do not eat well. Satu lagi kajian berkaitan tentang tabiat makan mendapati penduduk Singapura lebih suka makan makanan berlemak. Pengambilan lemak naik 6 gram dari 2019 hingga 2022.
36% lemak yang dimakan tahun lalu adalah lemak tepu atau saturated fat yang melebihi had 30% yang disarankan. Sementara itu, pengambilan bijiran penuh kekal rendah. Hanya 4% daripada makanan asas tahun lalu merupakan bijirin penuh. Sementara itu, pengambilan garam setiap hari juga meningkat dalam kalangan penduduk tempatan. 90% penduduk didapati melebihi had pengambilan yang disarankan setiap hari, iaitu sekitar 2,000 mg atau 1 sudu teh garam. Laksa dan nasi lemak antara makanan kegemaran warga setempat. Memang lazat dimakan, namun kandungan sodiumnya melebihi had yang disarankan untuk sehari. An excessive amount of salt intake is an important contributory factor to development of high blood pressure. Over time, this high blood pressure may cause a deterioration in the function of the heart and can cause heart failure. Maka itulah Lembaga Penggalakan Kesihatan atau HPB sedang bekerjasama dengan rakan-rakan industri untuk mengurangkan kandungan sodium dalam makanan. Bagi restoran ini misalnya, ia merancang untuk menggantikan garam yang digunakan di semua cawangannya dengan garam lebih rendah sodium. We have actually already started doing some trials as we speak, but it's still the early stages of it. So far, our experience tells us that there is no significant noticeable differences between lower sodium salt compared to the regular salt. Selain itu, pihak pengeluar makanan juga memainkan peranan. Syarikat ini membekalkan bahan makanan kepada beberapa rangkaian restoran dan sekolah di Singapura. Buat masa ini, ia mempunyai 9 produk lebih rendah sodium dan merancang untuk menambah 3 lagi dalam tempoh 3 tahun akan datang. Why we want to do it is because the schools actually MOE need the schools to have a healthier choice sources in their canteens. Yeah, but the schools actually don't have, the school canteen runners, operators, they don't have the budget to use a top grade soya sauce that has healthier choice. So we are trying to make our standard soya sauce, the more affordable one, to have a healthier choice logo with lower salt content. Setakat ini, terdapat 9 pembekal sos yang menggunakan bahan-bahan lebih rendah sodium. Dan HPB menyatakan lebih banyak pembekal dijangka mengikut langkah itu pada bulan-bulan mendatang sebagai sebahagian usaha negara untuk membuat pilihan lebih sihat. Lebih 10,000 warga Singapura terlibat dalam satu kajian mengenai penyakit jantung yang bertujuan mengenal pasti tanda-tanda awal penyakit tersebut. Projek Reset itu menerima suntikan dana $25 juta bagi mengumpul data seperti gaya hidup peserta serta maklumat genetik mereka dan melakarkan langkah-langkah pencegahan. Sistem Kesihatan Universiti Nasional NUHS menyatakan setiap seorang daripada 3 rakyat Singapura menghidap penyakit jantung tahap awal. Bahkan penyakit itu merupakan punca kematian utama di Singapura dengan 23 orang meninggal dunia setiap hari akibat serangan jantung. Project Reset aims to detect early signs of heart disease by identifying cardio-liver metabolic biomarkers present in individuals who have heart disease but still asymptomatic. And hopefully with these findings, we can unmuzzle this silent killer. Kajian itu juga akan menggunakan teknologi baharu seperti sarung tangan realiti maya ini. Ia akan membolehkan peserta memegang jantung mereka dan merasa betapa tegang otot-ototnya. Organ yang kurang anjal lebih cenderung diserang penyakit. Satu lagi peralatan yang akan digunakan adalah jam tangan bijak digital untuk memantau tabiat gaya hidup peserta. Sekitar 1/3 daripada peserta akan menggunakan jam tangan bijak ini selama 5 tahun sebagai sebahagian daripada program susulan untuk memadankan faktor-faktor yang membawa kepada penyakit jantung. We will then want to try and understand what is it we need to take more notice of, how we can figure out which people have more risk than others, which aspect of it we need to pay more attention to. And then beyond that, the lessons learned from it would be how we want to treat our patients in the future, or Singaporeans and participants in the future. 10 sekolah perubatan, institut penyelidikan dan penyedia jagaan kesihatan swasta akan mengambil bahagian dalam kajian ini. Projek Reset juga akan dirintiskan di daerah kesihatan di Queenstown.
Beberapa syarikat Jerman yang beroperasi di rantau ini menyatakan terdapat keperluan mendesak untuk mewujudkan perjanjian dagangan bebas atau FTA antara Kesatuan Eropah EU dengan ASEAN. 86% firma yang ditinjau berdepan halangan apabila mengeksport barangan dan perkhidmatan ke ASEAN. Hampir 170 anggota Dewan di Perniagaan Jerman di ASEAN mengambil bahagian dalam tinjauan itu yang dijalankan oleh Dewan Perniagaan dan Perusahaan Singapura Jerman pada Jun lalu. Di sebuah dialog anjuran Dewan itu, Menteri Ehwal Luar Vivian Balakrishnan menekankan manfaat mempunyai FTA. Beliau berkata FTA Singapura-EU meningkatkan akses pasaran dan perlindungan hak harta intelektual antara kedua-dua pihak. Sedang ASEAN berkembang untuk menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia, Dr. Balakrishnan berkata mempunyai sebuah FTA dengan EU adalah sesuatu yang penting. Mengajar sukarelawan yang bekerjasama dengan polis untuk mengenal pasti penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia serta menyediakan lebih banyak akses bantuan bagi keluarga banduan. Ia antara 20 saranan yang diterima pemerintah untuk membantu golongan belia menjauhi jenayah dan mengulanginya lagi. Ini meskipun jumlah tangkapan dalam kalangan belia untuk tahun lalu adalah yang paling rendah dalam tempoh 5 tahun. Setiausaha Parlimen Kanan MSF Eric Chua berkata demikian dalam satu acara di mana lebih 600 pemimpin sekolah, pekerja belia, pegawai penguatkuasaan undang-undang serta pegawai pemerintah membincangkan bagaimana untuk menyokong belia berisiko dan pesalah muda dengan lebih baik lagi. Saranan-saranan oleh Jawatan Kuasa Nasional mengenai pencegahan, pemulihan dan kesalahan berulang NCPR tertumpu kepada 3 perkara, iaitu cara menghentikan kitaran melakukan jenayah antara generasi, mencegah penyalahgunaan dadah dan mencegah kesalahan seksual di kalangan golongan muda. Pemerintah sudah pun menerima saranan-saranan itu dan sedang bekerjasama dengan jawatan kuasa berkenaan untuk melaksanakannya. Sebagai sebuah masyarakat, kita perlu mencegah kesalahan jenayah, memulihkan bekas pesalah dan membantu mereka untuk integrasi semula dalam masyarakat dari segi memberi peluang kepada setiap individu untuk mencapai potensi mereka dan menyumbang kembali kepada masyarakat.